Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dahlia binti Abdul Jalil. Saya merupakan pelajar master Pendidikan Awal Kanak-kanak di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya ingin berkongsi tentang inovasi aktiviti bermain untuk PDPR. Okey, jom. Nama inovasi aktiviti bermain untuk PDPR ini ialah Box Counting and Alphabet. Okey, now kita nak tengok apa bahan-bahan yang digunakan dalam aktiviti ini. Ibu bapa tak perlu risau kerana bahan-bahan yang digunakan dalam aktiviti ini sangat mudah untuk diperoleh di rumah. Jom kita tengok. Bahan yang pertama ialah kotak kosong. Ini adalah contoh kotak kosong yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk membuat aktiviti ini. Saya yakin di rumah ibu bapa mesti mempunyai banyak kotak-kotak terpakai yang boleh digunakan untuk menghasilkan aktiviti sepanjang PDPR ini. Dan bahan seterusnya ialah tada! Ini adalah kertas warna. Okey, ibu bapa boleh gunakan kertas warna. Apa sahaja jenis kertas warna yang terdapat di rumah, tidak semestinya warna hijau, warna pink ataupun warna merah. Ibu bapa boleh menggunakan apa sahaja jenis-jenis warna. Okey? Apa bahan seterusnya ya? Bahan seterusnya ialah kotak cereal. Saya tahu di rumah mesti banyak kotak cereal. Kotak cereal ini boleh digunakan oleh ibu bapa untuk membuat aktiviti ini. Okey? Dan apa bahan seterusnya? Bahan yang seterusnya ialah gunting. Okey, ibu bapa boleh gunakan gunting ini untuk menggunting kotak-kotak tadi. Alright. Dan seterusnya ialah kita memerlukan marker pen. Marker pen ini ialah digunakan untuk menulis nombor dan juga huruf. Okey? Sekali kita memerlukan kita memerlukan gam ataupun glue stick. Sekiranya ibu bapa tidak mempunyai glue stick di rumah, ibu bapa boleh menggunakan gam air, selotip ataupun menggunakan double tape. Okey? Itu sahaja bahan-bahan yang diperlukan. Sangat simple dan mudah untuk diperoleh oleh ibu bapa di rumah. Tadi dah tengok kan apa bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan aktiviti ini. Okey, seterusnya kita tengok kepada apa tips-tips yang diperlukan dalam melaksanakan aktiviti ini. Perkara paling penting ialah sebelum melakukan aktiviti ini, pastikan ruang aktiviti adalah kondusif terutama dari segi pencahayaan dan pengudaraan agar kanak-kanak selesa untuk melakukan aktiviti. Seterusnya, tunjukkan lagu kanak-kanak sebagai pengenalan. Tujuan utama ialah agar kanak-kanak berasa teruja, seronok dan bersemangat sebelum melakukan aktiviti. Selain itu, ibu bapa boleh mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu bapa dan kanak-kanak. Akhir sekali, bagi pujian dan galakan. Sekiranya kanak-kanak berjaya melakukan aktiviti, ibu bapa haruslah memberi pujian kepada kanak-kanak agar mereka berasa dihargai. Tetapi, sekiranya kanak-kanak tidak berjaya melakukan aktiviti ini, ibu bapa haruslah memberi galakan dan semangat. Ini adalah cara belajar sambil bermain menggunakan aktiviti counting box. Pertama sekali, masukkan nombor ke dalam lubang. Pastikan kepingan nombor yang dimasukkan ke dalam lubang sama dengan nombor yang ditulis di tepi lubang pada kotak yang telah ditebuk. Ibu bapa boleh menyebut nombor terlebih dahulu, kemudian minta kanak-kanak untuk memasukkan nombor tersebut. Ini adalah cara belajar sambil bermain menggunakan alphabet box. Tunjukkan kepada kanak-kanak terlebih dahulu bagaimana cara memasukkan stik aiskrim ke dalam lubang kotak. Kemudian, sebut huruf dan minta kanak-kanak mengambil sendiri stik aiskrim dan masukkan ke dalam lubang. Terangkan kepada kanak-kanak huruf yang boleh dilihat pada atas lubang kotak sebelum memasukkan stik aiskrim. Langkah ini boleh diteruskan sehingga kanak-kanak masih berminat untuk bermain. Ini pula adalah cara belajar sambil bermain menggunakan alphabet box.
Tunjukkan kepada kanak-kanak terlebih dahulu bagaimana cara memasukkan stik aiskrim ke dalam lubang kotak. Kemudian, sebut huruf dan minta kanak-kanak mengambil sendiri stik aiskrim dan masukkan ke dalam lubang. Terangkan kepada kanak-kanak huruf yang boleh dilihat pada atas lubang kotak sebelum memasukkan stik aiskrim. Langkah ini boleh diteruskan sehingga kanak-kanak masih berminat untuk bermain. Ini pula adalah cara belajar sambil bermain menggunakan alphabet box. Tunjukkan kepada kanak-kanak terlebih dahulu bagaimana cara memasukkan stik aiskrim ke dalam lubang kotak. Kemudian, sebut huruf dan minta kanak-kanak mengambil sendiri stik aiskrim dan masukkan ke dalam lubang. Terangkan kepada kanak-kanak huruf yang boleh dilihat pada atas lubang kotak sebelum memasukkan stik aiskrim. Langkah ini boleh diteruskan sehingga kanak-kanak masih berminat untuk bermain. Ini pula adalah cara belajar sambil bermain menggunakan alfabet. Teori yang boleh dikaitkan dalam aktiviti ini ialah daripada teori Maria Montessori. Siapakah itu Maria Montessori? Maria Montessori ialah seorang doktor daripada Itali. Pada tahun 1986, beliau telah menamatkan pengajian dalam bidang perubatan dan menjadikan beliau sebagai doktor pertama di Itali. Selain menggalakkan kreativiti, Maria Montessori juga ada mengatakan bahawa belajar sambil bermain ini dapat meningkatkan kemahiran diri kanak-kanak. Kenapa dikatakan dapat meningkatkan kemahiran diri kanak-kanak? Contohnya, dapat dilihat dalam aktiviti ini telah berlaku perkembangan motor halus apabila kanak-kanak tersebut menggunakan stik aiskrim dan juga kepengan nombor yang mana akan dimasukkan ke dalam lubang. Di situ telah berlakunya perkembangan motor halus. Menurut Maria Montessori, semasa kanak-kanak bermain, sebenarnya otak mereka sedang berkembang dan ketika ini juga boleh menggalakkan kanak-kanak untuk berfikir dengan lebih kreatif. Kanak-kanak 6 tahun ke bawah dikatakan lebih mudah untuk menyerap sesuatu maklumat berbanding dengan kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke atas. Secara kesimpulannya, dapat disimpulkan di sini ialah aktiviti ini sangat sesuai untuk dijalankan kepada kanak-kanak taska terutama dalam lingkungan umur 1 hingga ke 4 tahun. Okey, now jom kita lihat bagaimana aktiviti ini boleh membantu ibu bapa dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jom! Memudahkan ibu bapa untuk memahami konsep nombor dan huruf. Selain itu, kos yang diperlukan dalam penyediaan aktiviti ini juga adalah rendah kerana hanya lebih banyak menggunakan bahan-bahan terpakai yang terdapat di rumah. Contohnya seperti kotak. Ibu bapa tidak perlu mengeluarkan lebih banyak kos semata-mata untuk membuat aktiviti ini. Apabila berasaskan kepada konsep belajar sambil bermain, ia bermakna kita telah memberi nature kepada kanak-kanak kerana bermain adalah dunia mereka yang sebenar. Oleh itu, apabila diterapkan belajar di dalam bermain di rumah secara tidak langsung, apa yang dipelajari juga akan mudah untuk diserap oleh otak kanak-kanak. Akhir sekali, ibu bapa juga tidak perlu ke kedai atau ke pasaraya untuk membeli bahan kerana bahan ini telah sedia ada di rumah. Terutama ketika COVID ini, kita perlu mengurangkan Dah habis ke? Okay, bye! Thank you! Makasih! Semoga kita bertemu lagi! Bye-bye! Take care and stay safe!